Hai, Assalamualaikum. Nama saya Nur Fatin Farhana binti Muhammad Rostin. Saya mengambil diploma pendidikan awal kanak-kanak dari University College of Yayasan Pahang. Saya telah ditugaskan untuk membuat perbentangan berdasarkan tajuk yang telah saya pilih, iaitu Pendidikan Alam Sekitar. Apakah yang dimaksudkan dengan pencemaran? Ianya datang daripada pelbagai sumber dan mempunyai kesan yang berbeza. Pencemaran boleh membantu setiap individu agar mementingkan alam sekitar untuk mengurangkan sumbangan mereka kepada pencemaran yang menyebabkan pelbagai masalah kehidupan dan kesihatan. Pencemaran bukan sekadar sesuatu yang berkait dengan alam atau terlihat secara visual. Malah, sikap dan tabiat manusia melakukan perkara yang tidak baik itu sendiri pun dikategorikan sebagai pencemaran. Terdapat pelbagai jenis pencemaran, antaranya adalah pencemaran udara, pencemaran air, pencemaran tanah, pencemaran bunyi, pencemaran radioaktif, pencemaran haba, pencemaran cahaya, pencemaran visual dan akhir sekali pencemaran peribadi. Apakah yang dimaksudkan dengan pencemaran udara? Ianya pencemaran atmosfera yang mengganggu komposisi semula jadi dan kimia. Selain itu, ianya boleh jadi dalam bentuk bahan partikel seperti debu atau gas yang berlebihan seperti karbon dioksida atau wap lain yang tidak boleh dikeluarkan dengan berkesan melalui kitaran semula jadi seperti kitaran karbon atau kitaran nitrogen. Dari mana sumber pencemaran udara ini boleh berlaku? Iaitu asap kenderaan dan industri, pembinaan dan merobohkan bangunan, pembakaran hutan dan letusan gunung berapi. Selain daripada itu, pencemaran udara juga terkesan seperti jerebu, kerosakan tanaman dan pemanasan global. Apakah yang dimaksudkan dengan pencemaran air? Ianya tercemar dari bahan kimia, partikel atau bakteria yang merendahkan kualiti air dan keasliannya. Pencemaran air boleh berlaku di lautan, sungai, tasik dan takungan bawah tanah. Dari mana punca air ini boleh terjadi? Ianya dari peningkatan mendapan dari hakisan tanah, hujan asid, tumpahan dan pembuangan sampah serta perebutan bahan organik dalam bekalan air. Kesan pencemaran air memberi kesan yang teruk kerana ianya mengurangkan kuantiti air yang boleh diminum, menurunkan bekalan air untuk pengairan tanaman dan memberi kesan kepada ikan dan kehidupan liar. Air adalah sumber kehidupan semua makhluk. Apakah yang dimaksudkan dengan pencemaran tanah? Ianya adalah apabila tanah menjadi penghalang kepada pertumbuhan semula jadi dan keseimbangan di bumi sama ada digunakan untuk penanaman, ternakan, tempat tinggal atau hidupan liar. Beberapa pencemaran telah dilakukan secara sengaja seperti mewujudkan tempat pembuangan sampah dan penerokaan hutan.
Antara punca pencemaran tanah adalah tumpahan dan pembuangan sisa berbahaya dan kumbahan. Amalan pertanian tidak mampan seperti penggunaan racun perosak, perlombongan, penebangan hutan dan amalan pembuangan sampah merata-rata. Selain itu, ia menyebabkan rosak dan terbantutnya pertumbuhan yang mengakibatkan hasil tanaman berkurang, kehilangan habitat hidupan liar, pencemaran air, hakisan tanah dan gurun. Apa pula yang dimaksudkan dengan pencemaran bunyi? Ia adalah merujuk kepada tahap kebisingan yang tidak diingini dari bunyi-bunyi yang disebabkan oleh aktiviti manusia yang mengganggu keselesaan kehidupan. Dari manakah datangnya punca pencemaran bunyi ini? Mari kita lihat. Ia terhasil daripada lalu lintas jalan raya, lapangan terbang, landasan kereta api, kilang dan industri, pembinaan dan perobohan, serta konsert. Pencemaran bunyi ini terdapat dua sifat, iaitu sifat sementara dan sifat kekal. Apakah yang akan berlaku jika pencemaran bunyi ini berterusan? Iaitu boleh mengakibatkan kehilangan pendengaran, gangguan hidupan liar dan mengganggu ketenteraman. Pencemaran radioaktif jarang berlaku, tetapi amat bahaya, malah boleh membawa maut jika ianya berlaku. Oleh itu, perlu adanya peraturan-peraturan yang ketat untuk mengawal pencemaran radioaktif. Antara punca pencemaran radioaktif ini adalah kemalangan loji kuasa nuklear, kebocoran dari pelupusan sisa nuklear, dan operasi perlombongan uranium. Selain itu, pencemaran radioaktif boleh menyebabkan kecacatan kelahiran, kanser dan masalah kesihatan kepada manusia dan hidupan lain. Ia juga boleh merosakkan tanah dan menyumbangkan kepada pencemaran air serta udara. Seperti yang sedia maklum, pencemaran haba adalah suhu yang sangat panas mewujudkan kesan masa yang panjang. Bumi mempunyai kitaran haba semula jadi, tetapi peningkatan suhu yang tinggi boleh dianggap sebagai yang amat jarang berlaku. Dari mana pencemaran haba ini boleh berlaku? Mari kita lihat. Ianya dari pembakaran secara terbuka, pelepasan asap kilang tanpa tapisan, pelepasan asap-asap kenderaan, dan akhir sekali, penggunaan semburan racun serangga. Apabila suhu semakin meningkat, perubahan iklim dan cuaca menjadi semakin tidak stabil yang akan menyebabkan pelbagai bencana alam serta merosakkan habitat dan populasi kehidupan. Apa pula yang dimaksudkan dengan pencemaran cahaya?
Ianya adalah keterangan ke atas sesuatu kawasan yang keterlaluan. Mari kita lihat di mana pencemaran cahaya ini boleh berlaku. Iaitu di kawasan-kawasan bandar besar, papan iklan, acara sukan dan hidupan pada waktu malam. Pencemaran visual adalah disebabkan oleh pencemaran lain atau sesuatu yang tidak ingin kita lihat dan menyakitkan mata. Sebagai contoh, pandangan yang tidak menarik dan menjijikkan. Ini dapat menjadikan kekurangan kualiti hidup, ketenangan hati dan jiwa serta di kawasan-kawasan yang tertentu ianya boleh memberi kesan kepada nilai, harta dan kesenangan peribadi. Walaupun pencemaran visual tidak mempunyai kesan kesihatan yang ketara kepada manusia secara serta-merta, tetapi kesannya terhadap alam sekitar dan lebih buruk lagi apabila ia sebenarnya sesuatu yang merugikan dan meletihkan jiwa. Akhir sekali adalah pencemaran peribadi. Ianya dimaksudkan adalah gaya hidup seseorang dengan tindakan yang menjejaskan kesihatan tubuh badan. Sebagai contoh, merokok yang berlebihan, minum minuman beralkohol, penyalahgunaan dadah, penderaan emosi, mengalami masalah fizikal, serta sikap buruk dalam diri sendiri. Pencemaran peribadi ini boleh disebabkan oleh penjaga atau didikan dan ada juga disebabkan oleh tindakan individu itu sendiri. Pencemaran peribadi ini amat merugikan kerana kita akan kehilangan tenaga penting yang diperlukan untuk membangunkan dan mempertahankan agama bangsa dan negara. Semoga pencemaran yang berlaku sekarang ini dapat kita kurangkan untuk kehidupan yang lebih sihat, aman dan sejahtera. Sekian, terima kasih daripada saya.